Salam sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid sekalian. Kami dari kumpulan 28. Topik yang akan dibenangkan pada hari ini ialah trend pesanan makanan dan barangan atas talian, satu norma baharu. Topik ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu trend pesanan makan dan trend membeli belah atas talian. Pada tahun 2019, iaitu sebelum COVID-19, pesanan makanan secara atas talian telah menjadi trend di Malaysia. Hal ini didorong daripada 3 faktor, iaitu cepat, mudah dan sedap. Menurut kajian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh sebuah portal pulangan tunai Shopback, terdapat penggunaan aplikasi pesanan makanan secara atas talian oleh pengguna telah meningkat 5 kali ganda dalam tempoh 3 minggu untuk tahun 2019 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2018. Sebelum wabak COVID-19, penghantaran makanan secara atas talian seperti GrabFood dan Foodpanda di Malaysia merupakan trend yang semakin meningkat di kawasan bandar. Namun begitu, perkhidmatan ini popular dalam kalangan milenium dan bukan demografi yang lebih dewasa. Pada masa COVID-19, penghantaran makanan menjadi lebih popular kerana masyarakat bertujuan untuk mengurangkan interaksi sosial mereka. Menurut tinjauan yang dilakukan oleh Rakuten Insight di Malaysia, kira-kira 58% responden menyatakan bahawa mereka lebih kerap memesan makanan pada aplikasi penghantaran makanan semasa wabak COVID-19. Pada masa yang sama, bilangan restoran dan pasar raya yang mahu memasuki perniagaan penghantaran juga meningkat dengan ketara. MCO telah membantu meningkatkan kesedaran dan penerimaan pengguna terhadap perkhidmatan penghantaran makanan secara atas talian. Selepas restoran dibernak untuk dibuka semula, ia telah menyebabkan penjualan penghantaran makanan terturut kerana orang ramai bergegas untuk makan di restoran selepas dikurung selama 3 bulan. Tetapi, penjualan makanan terus meningkat semula selepas beberapa hari kerana penghantaran makanan telah menjadi sebahagian gaya hidup kepada pengguna. Penghantaran makanan dapat dilakukan dengan penyerahan perkhidmatan operasi kepada syarikat pihak ketiga dengan membayarnya biaya penghantaran, atau menggunakan kaki tangan penghantaran khusus untuk menghantarkan pesanan kepada pelanggan. GrabFood, Foodpanda dan Honestbee merupakan contoh syarikat pihak ketiga. Jurucakap kepada GrabFood memberitahu bahawa perkhidmatan penghantaran meningkat 30% berbanding minggu sebelum MCO dilaksanakan. Mereka melancarkan letak di pintu rumah tanpa sentuhan untuk membantu pelanggan dan pemandu memantau jarak sosial. KFC dan Pizza Hut pula contoh kedai makanan yang menggunakan kaki tangan khusus sendiri untuk berkhidmat pelanggan seperti penghantaran, bungkus dan pandu lalu. Mereka juga mempunyai pelbagai promotion. Sebagai contoh, voucher KFC RM10 akan diberi, manakala Pizza Hut menawarkan beli satu dapat satu percuma untuk setiap pesanan penghantaran melalui laman web, aplikasi dan Foodpanda. Sekarang, kita akan memasuki bahagian kedua, iaitu trend membeli belah atas talian. Sebelum COVID-19 pandemik berlaku, trend membeli belah barangan atas talian sudah amat popular kerana mudah digunakan dan tidak mempunyai kos yang tinggi untuk menubuhkan kedai atas talian itu. Namun begitu, majoriti orang masih suka membeli belah secara fizikal kerana boleh sentuh dan cuba barang-barang yang ingin beli. Banyak orang sentiasa tidak mempunyai senang hati dalam membeli belah atas talian sebab tidak dapat menilai kualiti barang dengan peribadi. Ramai orang menganggap membeli belah sebagai aktiviti tiada reaksi, sementara lain menggunakannya sebagai cara untuk menentukan harga pembelian dan mencari inspirasi fashion atau hiasan. Tindakan ini dapat meningkat jualan banyak kedai kerana mereka meletakkan banyak masa dalam pusat membeli belah. Dalam masa pandemik ini, semua orang sentiasa takut dapat dijangkiti COVID-19. Industri menjual barangan atas talian ini sedang meningkat semasa MCO. Faktor-faktor yang mempengaruhi industri ini ialah tidak bersentuhan dalam proses membeli barangan. Semua orang dapat mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19 ketika membeli barang secara atas talian. Pengguna hanya perlu memberi kos penghantaran, barang akan hantar ke rumah mereka dalam beberapa hari atau minggu. Ramai orang masih tidak menggunakan beli belah atas talian sebelum COVID-19 pandemik adalah disebabkan kesukaran orang menerima perkara baharu dan memerlukan masa untuk menyesuaikannya. Selain itu, membeli belah di atas talian dapat membantu melindungi privasi mereka. Pengguna tidak mahu memberikan data peribadi kecuali sangat diperlukan. Ini sebab kes penipuan atas talian adalah banyak. Platform e-dagang macam Shopee dan Lazada tidak mempunyai strategi yang baik untuk melindungi pengguna daripada penipuan pada masa itu.
Shopee telah mendapati tabiat membeli belah baharu dalam kalangan pengguna Malaysia dengan kepentingan baharu kerana e-dagang dalam kehidupan harian mereka. Para pengguna meluangkan kira-kira 20% lebih banyak masa di Shopee seminggu. Ini menandakan peningkatan pergantungan pada e-dagang yang menawarkan pengguna akses sehenti kepada segalanya termasuklah hiburan. Bukan itu sahaja, barangan runci dan haiwan peliharaan, konsol permainan dan peralatan rumah amat popular di kalangan pengguna kerana mereka mencari barang keperluan harian, keperluan rumah tangga dan permainan untuk dinamati dan menghiburkan sesi keluarga. Tambahan pula, situasi semasa juga dapat mendorong perniagaan-perniagaan untuk menerapkan strategi baharu untuk berinteraksi dengan pengguna dan memudahkan proses urus niaga. Ini tidak hanya menyebabkan pencapaian e-dagang yang kuat di kalangan PKS tempatan, tetapi juga mewujudkan segmen pasaran baharu untuk industri e-dagang. Di samping itu, membeli belah atas talian dapat berkembang lagi dengan pakej bantuan perniagaan Shopee yang bernilai 15 juta telah memanfaatkan komuniti perniagaan menerusi sokongan dari segi pembiayaan, subsidi, pendidikan dan pemasaran untuk meningkatkan jualan, mengurangkan kos operasi dan memudahkan pembangunan mampan. Kalau diteliti secara fokus, mereka yang duduk di rumah meluangkan lebih masa menggunakan telefon pintar mereka. Dengan menggunakannya, mereka lebih senang untuk membeli belah serta window shopping. Dengan adanya servis penghantaran yang cepat, makin ramai orang yang yakin membeli barangan atas talian pada musim pandemik ini. Dari segi kebersihan, mereka juga tidak perlu pergi ke tempat yang sesak. Dengan ini, mereka boleh menghindari diri mereka daripada penyakit atau virus COVID-19. Penghantaran juga telah menjadi penghantaran tanpa kontak, contactless delivery yang lagi meyakinkan rakyat bahawa beli belah atas talian lebih selamat. Kesimpulannya, dapat diringkaskan bahawa penghantaran makanan dan barangan secara talian telah menjadi norma kehidupan ramai orang. Norma kehidupan ini juga telah meningkatkan jualan atas talian bagai cendawan tumpu selepas hujan. Oleh itu, masyarakat mestilah bertimbang rasa terhadap pekerja-pekerja penghantaran makanan dan bungkusan serta bersabarlah dengan penghantaran ini kerana permintaannya amat tinggi. Sampai sinilah untuk pembentangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.